Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di video pengajaran pendidikan Islam tingkatan 1 oleh Ustazah Wani. Okey, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita pada pelajaran 8 bertajuk Sabar Menghadapi Dugaan Hidup. Baiklah, kamu boleh rujuk juga di buku teks pada muka surat 37 sehingga muka surat 42. Okey. Pada pelajaran ini, kamu akan dapat yang pertama, membaca ayat 155 hingga 156 surah Al-Baqarah dengan betul dan bertajwid. Yang kedua, menyatakan terjemahan ayat. Dan yang ketiga, menyatakan contoh musibah berdasarkan ayat 155 sehingga 156. Kemudian, menjelaskan cara menghadapi musibah menurut Islam. Yang kelima, menerangkan hikmah di sebalik ujian yang diturunkan Allah kepada manusia. Dan yang terakhir sekali ialah menghuraikan pengajaran ayat daripada ayat 155 sehingga 156 surah Al-Baqarah. Baiklah, kita teruskan pengajaran kita. Sebelum itu, Ustazah akan bacakan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 155 sehingga 156 dan maksudnya. Murid-murid, bolehlah mengikuti bacaan Ustazah sekiranya kamu mempunyai masalah untuk membaca ayat Al-Quran. Sentiasalah membaca mengikut contoh yang telah dibacakan oleh Ustazah. Semoga kamu dapat membaca ayat Al-Quran dengan baik dan lancar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العظيم. Maksudnya, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa dan kekurangan hasil buah-buahan. Serta berikanlah berita gembira kepada mereka yang sabar, iaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ialah sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Seterusnya, kita akan tengok apa yang tersirat di dalam ayat ini. Ujian Allah kepada manusia. Okey, antara ujian Allah kepada manusia ialah perasaan takut, kelaparan dan kebuluran, kehilangan harta benda, kematian orang yang disayangi, dan kekurangan hasil tanaman. Murid-murid, ingatlah, dalam ujian yang Allah telah berikan kepada kita, sentiasa tersembunyi hikmah dan kegembiraan yang berlipat kali ganda. Percayalah kepada Allah, kerana Allah adalah sebaik-baik perancang dalam kehidupan kita. Walaupun kita merancang, tetapi yang hebat lagi merancang ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sentiasalah bersabar dalam menerima ujian yang Allah turunkan kepada kita. Sentiasalah kuatkan iman untuk kita sentiasa kuat, sentiasa tabah dan sentiasa sabar dalam menghadapi ujian yang Allah berikan. Seterusnya, kita akan tengok bagaimana cara untuk kita menghadapi musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama ialah yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah yang dihadapi ialah ketentuan dan takdir Allah. Ustazah minta maaf kerana ada kesilapan perkataan di situ. Maksiat ditukarkan kepada musibah. Yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah yang dihadapi ialah ketentuan dan takdir Allah. Yang kedua, berbaik sangka dengan Allah bahawa setiap ujian pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang ketiga, sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala daripada Allah. Yang keempat, muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadat
seperti solat sunat, membaca Al-Quran dan berzikir. Yang kelima, banyakkanlah berdoa seperti mana yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah anak-anak, setiap ujian yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebab untuk kita sentiasa menjadi kuat untuk menghadapi ujian-ujian lagi yang akan datang. Okey, seterusnya kita akan tengok hikmah di sebalik ujian. Apakah hikmah di sebalik ujian? Yang pertama, untuk menguji tahap keimanan manusia kepada Allah. Sebab itu Allah turunkan ujian. Allah tidak membiarkan kita terlalu bergembira dengan apa yang kita ada di atas muka bumi. Sebab itu Allah turunkan ujian untuk mengingatkan kita bahawa Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Pemberi rezeki, Allah yang Maha Kaya. Kedua, mendapat petunjuk daripada Allah. Yang ketiga, membezakan antara mukmin dan kafir. Yang keempat, meningkatkan ketakwaan dan mengangkat darjat manusia. Yang kelima, mendapat kesejahteraan dan rahmat daripada Allah. Dan yang terakhir sekali ialah menghapuskan dosa dan pahala. Pengajaran daripada ayat ini ialah umat Islam hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang kedua, orang yang beriman hendaklah menghadapi musibah dengan sabar dan tabah serta bertawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, kita hendaklah tidak mudah berputus asa apabila menerima sesuatu ujian. Okey, pesan daripada Ustazah, sentiasalah sabar, sentiasalah cinta, mencari ilmu, sentiasalah mencari jalan yang paling baik untuk mengatasi ujian-ujian yang kita sedang hadapi. Kadang-kadang kita rasa kita nak bunuh diri, nak kelar tangan, nak buat apa-apa, nak minum racun untuk bunuh diri, untuk elakkan daripada masalah. Ingatlah bahawa itu adalah salah satu bentuk ujian. Hendaklah kita kembali kepada Allah, hendaklah kita bertawakal kepada Allah, hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah sentiasa memelihara kita dan tidak membiarkan kita walau sekelip mata. Semoga tajuk hari ini memberi pengajaran dan kebaikan kepada kamu memandangkan di situasi kita sekarang. Kita sekarang diuji dengan COVID-19. Kita sekarang diuji dengan suasana PDPR di rumah. Ustazah tahu semua ada masalah, semua ada kekangan untuk mengikuti kelas dengan baik. Tetapi berusahalah sebaik mungkin kerana ini adalah kebaikan untuk kepada kamu. Okey? Semoga dapat belajar dengan baik, mengikuti PDPR dengan baik dan mendapat manfaat yang baik dalam tempoh PKP ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.